Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan dapat berhimpun dan dapat kita teruskan pengajian fiqh munahaqqat daripada kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i ataupun Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana fiqh berkaitan dengan fiqh munakahat ataupun ahwal syakhsiyah, yang mana kita menggunakan buku jilid yang keempat, Manhaj Fiqh Manhaj Asy-Syafi'i, iaitu terjemahan atau dan terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Cara nak order boleh lihat pada status yang tertera pada FB bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kat situ ada nombor telefon, hubungi bagaimana saya nak dapatkan buku ini. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak kerana kelas tidak dapat diteruskan pada hari Isnin, ditangguhkan pada hari Rabu. Sepatutnya seminggu 2 kali, tapi hari ini terpaksa buat seminggu 2 kali, Rabu dan Jumaat. InsyaAllah kalau tidak ada arah melintang, insyaAllah saya tak janji mungkin akan digantikan pada hari Sabtu, tapi saya tak janji ikut kelapangan pada diri saya. Kenapa pada hari Isnin saya tak dapat buat kelas? Saya dirundum dengan berita sedih, iaitu kehilangan 2 insan yang tersayang,
iaitu kematian ibu mertua saya pada hari Isnin sebelum subuh. Dan selepas selesai saya menguruskan jenazah ibu mertua saya pula menerima khabar sedih bapa saudara saya iaitu adik kepada ayah saya meninggal dunia. Maka sudah jatuh di tipe tangga, bukan malang tetapi sedih yang saya rasa. Tapi saya redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan ibu mertua macam mak saya sendiri, dan begitu juga kehilangan bapa saudara saya, bapa saudara yang agak rapat dengan saya. Jadi tak dapat saya nak teruskan pada hari Isnin sebab kesibukan, ya, kesibukan kita pun nak baca Al-Quran, sedekahkan kepada almarhum arwah, yang kita nak cuba juga, ya, berada di samping isteri tersayang yang sedih kehilangan ibunya. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dapat doakan kedua-dua roh supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga mereka mendapat rahmat di alam barzah supaya mereka tidak dijauhkan daripada segala siksaan dan begitu juga apa-apa saja perkara yang tidak diingini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Muhammad Akif mendoakan semoga Allah berikan kekuatan dan memberkati. Amin, insya-Allah. Semoga Allah juga memberkati kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pengajian fiqh manhaj fiqh mazhab Syafi'i ataupun fiqh manhaji. Kita belajar bab munakahat dan kita sudah belajar tentang hukum hakam berkaitan dengan poligami. Apakah hukum poligami? Ada harus, boleh jadi sunat, boleh jadi menjadi makruh dan boleh menjadi haram, ikut perbincangan yang seperti mana kita bincangkan yang lalu. Dan sekarang kita nak bincangkan secara ringkas pensyariatan poligami, ya. Jadi sebelum kita meneruskan, saya seperti biasa, kita tidak terlalu mengambil mudah ataupun mengambil mudah tentang hukum poligami ini. Asal lelaki saja boleh kahwin 4, tidak syaratnya sangat ketat, ya, terutama kemampuan dan keadilan dari segi sudut nafkah itu sangat-sangat penting. Jangan asal kata lelaki saja, alah saya ada 3 kota lagi, mampu ke tidak, ya. Jadi cara terbaik mestilah kita gunakan piawaian ataupun yang disebutkan kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Kalau nak poligami dekat Negeri Sembilan, minta kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Itu cara yang bagus. Dari situ kita dapat tahu kita ni mampu ataupun tidak. Yang biasa yang Thailand ni saya kurang percaya lah. Saya kurang percaya. Ya, memang kita tak nafikan ada yang kaya, ada yang mampu, tapi kenapa mereka memilih untuk berpoligami dekat Thailand, sedangkan mereka kalau kaya mampu boleh saja dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam, ya. Tapi yang berkahwin melalui Jabatan Agama Islam ni kebiasaannya cukup syarat mampu boleh berpoligami. Yang tidak tu padam-padamkanlah, ya. Baik, kalau sekadar kalau isteri tak sakit, isteri sihat walafiat, ya, semua cukup dan sebagainya, tak perlu kalau kita poligami. Ataupun kita memang nak pasang lebih, memang mampu, kaya sangat, dia boleh berlaku adil, sihat tubuh badan, silakanlah. Ya, ini gaji makan gaji 2-3 ribu nak poligami. Ya, rumah, isi rumah pun bukan semua dia tanggung, tapi isteri pun tanggung juga. Nak poligami macam mana tu? Ya, tapi kalau dia duit semua dia bayar, rumah dia bayar, ya, penginapan dia bayar, makan minum anak isteri dia bayar, semua dia bayar, isteri tinggal duduk rumah jaga anak, sekali-sekala pergi berjalan, ya. Itu tak apalah nak poligami. Ini pun tanggungan rumah pun mengharap isteri, baik, tak payahlah tuan-tuan. Baik, bukan saya anti poligami, ya. Kita jangan anti poligami, haram, berdosa. Tapi kita anti orang yang tak layak untuk berpoligami tetapi berpoligami. Ini jelas hukumnya haram seperti mana dijelaskan sebelum ini, yang seperti mana disebutkan dalam kitab ini. Baik, hikmah pensyariatan poligami kita nak bincangkan secara ringkas lah. Kita tak nak mensyariat, kita tidak baca satu-satu lah, ya. Baik, hikmah poligami ini, Islam mengharuskan poligami dan tidak mewajibkannya. Ya, dia tidak sampai wajib, dia harus. Dia boleh jadi harus, ya, kalau tak ada apa-apa keperluan saja je, duit banyak, nak poligami, harus. Ya, kalau sunat disebabkan isteri tak boleh layan lagi dah, isteri mandul ke apa ke, itu sunat. Ya, ataupun memang nafsu dia kuat, ya, kalau boleh dia nak hari-hari hubungan seks,
tapi isteri tak mampu, itu disunatkan poligami. Takut apa? Takut berzina. Itu hukumnya sunat. Tapi kalau harus saja-saja ya, isteri satu pun cukup, tapi saja nak tambah lagi, itu harus hukum dia. Ya, sunat lain cerita. Bukan semua orang sunat. Malah ramai yang poligami tapi tak mencapai tahap sunat, malah makruh dan begitu juga haram. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada matlamat ya yang mana ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Kenapa hikmah poligami disyariatkan? Ya, main tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hikmah poligami itu untuk menjaga diri seseorang yang tidak memadai seorang isteri untuk menjaga kesucian. Ya, ada lelaki yang sememangnya memang dia tak cukup seorang isteri. Terus terang, ya, mungkin tidak pada suami tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada orang lain. Ya, dia memang Allah jadikan manusia ni berbeza-beza. Ada manusia yang kuat makan, ada manusia yang tak kuat makan. Ada orang yang sederhana makan dia, betul? Ya, alah kuat makan, kurang kalau makan. Ya, betul. Itu yang sepatutnya. Tapi bukan senang ke? Ingat kita yang biasa makan sikit-sikit ni, kita nak suruh orang makan sikit boleh ke? Bukan senang. Macam kita ni makan sikit, tiba-tiba orang suruh kita makan banyak-banyak. Weh, tak boleh. Sebab apa? Bukan cara kita makan banyak, tapi orang yang makan banyak, kita nak suruh ikut cara kita sikit, bukan. Jadi, tuan-tuan, put your leg in their shoes. Itu betulnya. Maksudnya, dalam hal ini, kita kena lihat ada manusia yang mampu. Ada orang dia tak boleh, dia tak mampu nak kawal diri dia. Dia kata tidak berzina. Maka, dengan seorang isteri tidak mampu, maka dia boleh disyariatkan untuk berkahwin seorang lagi. Itu disunatkan. Ini tak ada pada perempuan. Perempuan juga kadang-kadang ada isteri suami tu, dia ni kalau buat seks tak pernah memuaskan saya. Betul? Itu kita cakap. Ya, kalau suami dalam hal ini tuan-tuan, dalam bab hukum syarak, ya, suami boleh buat aduan pada mahkamah. Kata isteri suami saya ni, Allahu Akbar, balu belai sikit je dah lembik dah, tak boleh dah. Jadi Qadhi kata awak wajib pergi jumpa doktor. Arahkan, pergi jumpa doktor, dapatkan nasihat dan dapat berubat. Ya, kalau tak buat juga, ya, barulah hakim boleh jatuhkan hukum talak, boleh pisahkan kedua. Ya, si wanita boleh cari lelaki yang lain yang lebih sihat tubuh badannya. Betul? Bukan kita nak memisahkan suami isteri, tapi ini hak. Bukan kita kata, oh lah apa ni, isteri minta cerai suami, suami lemah tenaga batin pun minta cerai. Ini bukan masalah tamak tak tamak, ini fitrah. Ini fitrah tuan-tuan, ini fitrah. Jawab, ini fitrah. Fitrah ni kita kena faham. Memanglah perit hati suami tu kalau isteri minta cerai. Ya, sama juga isteri ni perit hati bila suami kahwin dua. Pasal apa? Kadang-kadang nafsu tak boleh tertahan. Itu fitrah manusia tuan-tuan. Apa pasal nikah kerana nafsu? Saya tanyalah puan-puan yang kahwin dengan suami, bukan kerana nafsu ke? Ya, sanggup ke kalau kahwin suami yang tidak ada anu? Sanggup tak? Tak sanggup. Itu bermakna puan-puan ada ciri-ciri kenafsuan bila berkahwin. Salah ke tidak? Itu fitrah, tuan-tuan. Itu fitrah, ya. Baik. Jadi apabila berkahwin dengan perempuan lain, maksudnya ada kadang-kadang kes jumpa dekat bahagian psikologi ni tuan-tuan, ada isteri yang memang dia hamba, dia tak berapa ada suka sangat. Betul? Kes ada wanita yang jumpa kaunseling kata, tak tahulah doktor, saya ni kalau 3 bulan tak kena seks tak apa kot, okey kot, tak ada masalah. Ya. Saya dah 2-3 kali beranak ni macam ada macam tu, betul. Nak dipaksa-paksa pun dia pun tak mesra, tak apa kadang-kadang, ya. Daripada cerai kan, mungkin ada peruntukan. Tapi kena lihat juga dari segi yang lain, mampu dan sebagainya. Ya, apabila tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama, iaitu untuk menjaga maslahat seseorang itu takut dia berzina. Baik, kedua, poligami juga untuk menjaga perempuan daripada kerakusan nafsu lelaki. Nampak tak? Maksud dia apa? Tanpa adanya akad, maka akan menjamin penjagaan anak-anaknya. Bayangkan, pertama, poligami ni sebenarnya dia nak menjaga maruah wanita itu sendiri. Disebabkan tak boleh poligami, tak dibenarkan poligami, ataupun poligami disusahkan sangat, maka wanita itu tidak dikahwini, tapi wanita dilacuri. Nampak tak? Ya, mana? Walaupun saya faham. Ya, bukan kata apa madu ni perit untuk ditelan. Memang perit, saya faham. Sebab apa? Saya pun ada 2 orang anak gadis yang memang dah besar panjang, dah akil balik dah boleh nikah dah anak dara. Saya faham. Ya, saya pun tak suka kalau anak perempuan saya diperlakukan sebegitu. Ya, kalau nak poligami pun poligami dengan cara yang betul, dengan cara yang halal. Ya, tapi sejujurnya lah, tanya pada wanita itu suka dijadikan perempuan simpanan ataupun dijadikan isteri nombor 2.
Mana jawapan yang lebih baik? Sudah tentu wanita yang fitrah salimah, maksudnya daripada fitrahnya yang semula jadi, pasti kata lebih baik jadi isteri orang daripada madu orang, ya, ataupun isteri kedua, ketiga, keempat, berbanding jadi perempuan simpanan. Pasal apa? Jadi perempuan simpanan ni haram, berdosa, ya. Kalau lahir anak tu tak boleh dinisbahkan, tak boleh dibinkan kepada bapa dia, bapa biologi dia. Dan anak haram ni bapa biologi tak ada tanggungjawab. So perempuan tu, kau yang menyebabkan aku mengandung, dan ini anak apa, kau wajib bagi nafkah. Tak boleh buat apa, sebab bukan bin dia. So wanita yang berpoligami, yang berkahwin atas dasar poligami, at least secara akad yang sah, ya, hubungan kelamin yang sah, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala. Syaitan menangis. Nampak? Walaupun perit di kalangan wanita, betul, saya faham, ya. Dan kedua, kalau lahir anak, kalau bercerai, anak terjaga. Mahkamah boleh tetapkan nafkah. Dah bercerai macam mana sekalipun, dah tidak ada hubungan apa sekalipun, dah habis sekalipun, anak tak pernah putus. Yang cerai kamu dengan isteri kamu, tapi anak kamu tak pernah putus. Sebulan seorang RM700. Nampak tu, ikut KL lah. KL kalau ikut, kalau zakat yang paling minimum paling minimum 700. Mahkamah boleh tetapkan 1,000 dan sebagainya, ya. Jadi ini kena, maka menjaga maruah wanita sebenarnya, ya, maksudnya untuk menjaga hak wanita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara hikmah poligami. Manakala alasan berpoligami, iaitu terdapat beberapa sebab yang menjadikan poligami sebagai satu perkara yang menonjol hikmah tersendiri. Maksudnya ada hikmah tersendiri. Bila berlaku tu, kita lihat dalam kepincangan masyarakat kita ni, kita nampak pentingnya poligami. Tapi ada juga yang mengatakan poligami ni merosakkan masyarakat. Betul, tapi bukan poligami. Orang yang mengamalkan poligami itulah yang merosakkan masyarakat. Betul? Yang tak mampu pergi nikah kat Thailand. Pasal apa? Habis bini pertama terbiar. Anak daripada bini pertama terbiar. Pasal apa? Gaji habis kat bini kedua. Yes. Orang macam ni kena laknat, tuan-tuan. Bukan salah Islam. Sama juga kes yang berlaku keganasan dalam dunia Islam, bagaimana serangan oleh pengganas-pengganas ISIS. Salah Islam? Bukan salah Islam. Ini salah pembawaan orang yang salah faham memahami konsep Islam itu sendiri. Nampak? Ya, bukan salah poligami, tapi salah lelaki yang boleh kita panggil men. Some men are trash. Ya. Sebab tu bukan apa ni, semua lelaki sampah, tidak. Nampak tak? Semua lelaki sampah, ya, tapi ramai juga lelaki ni baik dan sebagainya. Nampak tak? Tapi lelaki-lelaki sampah ni lah yang merosakkan poligami. Baik, pertama, lelaki mempunyai, antara alasan berpoligami ataupun hikmah je, alasan yang mempunyai nafsu yang kuat terhadap perempuan, sedangkan isteri tidak mempunyai keinginan pada lelaki, sama ada secara fitrah ataupun sakit. Ya betul, tuan-tuan pergi jumpa dekat bahagian kaunseling dekat hospital. Pergi jumpa dekat bahagian kaunseling dekat mana? Dekat hospital, dekat Jabatan Agama. Memang ada isteri kata, "Ustaz, saya ni, ya, kalau layan suami tu layan sekadar ikut kehendak dia je. Saya pun tak ada nafsu." Betul? Suami pun duk bising, "Kenapa tak layan saya?" Minta maaf cakap, istilah ni bukan istilah nak memalukan. Cuma istilah kita nak educate. Dia kata, "Ustaz, ada dalam saya ni, Ustaz, saya ni kawan ramai yang kerja dekat Jabatan Agama Islam bahagian kaunseling." Dia kata, "Ya, perasaan saya lainlah, saya ni dengan isteri saya ni tak ada, dia tak ada rasa, bila buat hubungan seks tu dia punya tak ada rasa kemot." Minta maaf cakap, bukan nak cerita lucah, tapi nak faham, ya, macam masuk dalam lubang kosong macam tu saja. Isteri pun tak ada bagi tindakan yang betul-betul ada. Yang tak kahwin dia tak faham, ya, tak faham. Masalah besar ni, tuan-tuan. Boleh menyebabkan pasal apa? Isu seks ini Islam sangat pandang besar. Sebab isu yang berkaitan dengan seks ini, ia merupakan satu aib dalam perkahwinan. Suami mati pucuk, suami lemah tenaga batin, isteri lemah tenaga batin, isteri yang tak ada alat seks yang boleh memuas. Ini semua dibincangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam kitab fiqh dibincangkan, menunjukkan Islam sangat mengambil berat tentang perkara ini. Bukan saya nak cerita lucah. Nampak? So alasan tu kuat, tuan-tuan. Jadi alasan ni tak boleh dipakai pada semua orang, certain people saja. Ya, memang kita tak nafikan ada yang isteri layanan seksualnya bagus, alhamdulillah, ya.
Tapi bila dia jumpa perempuan lagi cantik, dia gatal pula nak pergi cari isteri lain. Kaya tak apa juga, tapi gaji, ya Allahu Akbar. Ada hamba Allah ni, bukan nak cerita bohong lah ustaz. Dia cerita, tak ada, bukan nak cerita bohong. Ya, kerja sebagai private polis, berpoligami. Nampak tak? Habis anak sana tak dapat makan, sini tak tahulah macam mana kan. Orang kerajaan bukan yang boleh buat bisnes macam mana sekalipun, tak tahulah. Yang cerita ni ketua polis daerah, dia dah pencen. Dia cerita pasal orang bawah dia tak ada bisnes, bukan background daripada keluarga yang kaya, tidak. Tapi memang dia kata dia sebagai bekas ketua polis, memang akta dalam polis dia kata mana-mana ahli polis tidak dibenarkan poligami. Pasal apa? Kemampuan tak cukup, tuan-tuan. Private nak kahwin dua. Nampak tak? Habis bergaduh apa semua, datang office kerja tak perform dan macam-macam lagi. Ini sangat-sangat bahaya. Ya. Itu terpapan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, ya, mengikut kedudukan nafsu lelaki itu. Jadi kalau tidak ada poligami, tidak boleh, takut lelaki itu pendam saja, pendam pak. Isteri kat rumah tak boleh nak puaskan dia. Isteri pun tak ada keinginan, itu pun isteri sakit, dipendam. Lah sebab apa? Berzina. Tak tahu. Ya, ada tahu sekarang TV tengok Instagram macam-macam perempuan seksi boleh berzina. Jangan. Ya, baik. Kedua, tercetusnya api peperangan yang pada hari ini merupakan lumrah kehidupan, menyebabkan ramai lelaki terkorban dan cacat. Ya, pada zaman Nabi SAW peperangan berlaku dan lelaki berkurangan. Pada zaman Nabi, ramai ketika balik perang ada di kalangan sahabat yang meninggal dunia. Maka sahabat lain, ya, setelah habis iddah 4 bulan 10 hari, maka sahabat lain mengahwini janda sahabat yang meninggal dunia. Dia tolong. Maksud ini, tuan-tuan, dari segi sudut ini untuk membantu kaum wanita, membela nasib mereka, tuan-tuan, supaya tidak terabai. Ada poligami ni, ya, dari segi sudut, ya, bagusnya, hikmahnya bagusnya. Kalau perempuan tu janda, boleh dikahwini oleh lelaki yang mampu untuk menanggung dia, untuk menanggung anak-anaknya. Ya, ini hikmahnya juga. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kalau kita lihat kemuliaan yang ada pada poligami. Tapi sebab itulah bila kita tengok ramai lelaki yang mati ketika peperangan, maka lelaki lain boleh mengambil dia sebagai isteri selepas habis iddah. Ini menunjukkan bahawa poligami menekankan tentang kemampuan. Kalau ada mampu, ahlan wa sahlan, silakan, tak ada masalah, lagi bagus kalau dapat dibela janda-janda ni, ya, janda yang beranak 2 dan 3 dan sebagainya. Tuan-tuan, saya minggu ni saya banyak edarkan makanan di bawah. Saya cari dana tu atas nama Tirmizi Center. Kita buka tabung untuk infak, kita berikan kepada orang memerlukan. So duit tu tabung Tirmizi Center. Dan kemudian kami bekerjasama dengan Al-Azhar Care, satu NGO. Sebab kami bukan NGO kebajikan, kami NGO Majlis Ilmu, tapi kami buka tabung kebajikan. Dan kami tak mampu untuk melaksanakan, kami tak mampu nak beli barang, kami tak banyak sukarelawan. Tapi kami panggil sahabat kami Al-Azhar Care yang ada ramai sukarelawan, dan saya pun termasuk sukarelawan itu. Kita uruskan untuk memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan, 50% ibu tunggal, 50% ibu tunggal. Kesian, tak ada siapa yang nak bantu, tuan-tuan. Ya, ada yang memang PKPB, tak ada kerja. Ada yang kena tinggalkan suami. Ada yang kena tinggalkan suami bila dah kahwin lain. Buat tak tahu, anak buat tak tahu. Wah, ini dia. Allahu Akbar. Kita fikir balik, Allah. Lepas tu bincang dengan kawan saya, dia kata, Ustaz, susah lelaki jahat ni senang betul nak kahwin 2, kahwin 3. Lelaki baik macam kita ni payah pula nak kahwin 2 je. Betul tak? Betul. Lelaki yang tak guna ni, lelaki yang senang sungguh poligami. Ini bukan kita kata semua lelaki poligamis. Tak ada. Ramai yang poligami yang baik-baik, yang bagus. Tapi ramai juga lelaki yang sampah, senang nak poligami. Yang baik-baik payah nak poligami. Betul tak? Itu dia. Tuan-tuan bapa dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poligami dapat membantulah. Ya. Tapi Ustaz, mana nak poligami, kahwin dengan perempuan muda ke ataupun dengan kahwin dengan janda? Tengok orang macam mana. Of course lebih afdal kahwin ni janda yang ada anak ataupun janda yang tak ada anak. Pasal apa? Untuk membela dia, untuk memelihara dia, itu bagus, ya. Tapi ada orang kata, saya nak anak dara. Boleh, tak ada masalah. Nabi pun boleh poligami, kahwin dengan anak dara. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang poligami, kahwin dengan anak dara, tak ada masalah, ya. Tapi afdaliyah, of course, janda yang ada anak itu lebih baik untuk dipoligami.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara alasan poligami, ya, hikmah poligami, iaitu suami isteri saling menyintai dan menyayangi, ingin mempunyai anak tetapi isterinya mandul dan tidak mampu melahirkan anak. Ada isteri yang sakit tak mampu melahirkan anak, maka poligami ini antara jalan untuk memberikan kurniaan anak. Zaman dulu tu tak ada cara yang boleh kita nak cek secara canggih seperti ini, tapi zaman sekarang ada cara canggih, ya. Tapi bab kesuburan, sama ada seseorang itu mandul atau tidak, dua-dua kena cek, bukan wanita saja. Saintifik membuktikan bahawa kemandulan bukan berpunca dari wanita sahaja, malah dia boleh datang daripada lelaki. Statistik mengatakan 30 ke 40% masalah kemandulan di negara kita ini berpunca daripada lelaki. Tapi kemandulan ni bukan tak boleh diubat, boleh diubat, tak ada masalah. Cuma usaha sajalah berubat, insya-Allah jumpa ubat. Doa dan bertawakal itu cara yang terbaik untuk kita mendapatkan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dah berubat tak boleh juga, maka suami boleh kahwin satu lagi. Insya-Allah wanita yang subur yang boleh melahirkan anak. Habis Ustaz, kalau suami yang mandul, ya, boleh minta fasakh dekat mahkamah. Ya, boleh minta fasakh. Itu hak wanita, dia kata. Saya kalau kahwin dengan lelaki lain, saya boleh ada anak, saya nak anak, itu fitrah juga. Nak ada anak itu fitrah. Jadi hak wanita untuk menuntut perkara itu. Maka jangan salahkan wanita kalau dia minta cerai dengan suami dia. Pasal apa? Sebab suami dia memang disahkan oleh doktor mandul. Sama juga dengan isteri, kalau memang doktor dah sahkan dia mandul, daripada dia minta cerai, dia ceraikan, lebih baik dia kahwin dua. Itu pun kalau dia mampu. Kalau dia mampu, kalau tak mampu janganlah. Ya, mungkin boleh berpisah cara baik. Seperti juga wanita yang berkahwin dengan lelaki mandul boleh berpisah cara baik, ya. Dan zaman ada macam-macam cara, ada macam-macam, mungkin boleh secara tabung uji ke apa istilah SGB, apa benda tahu, wallahu alam, ya, saya tak ingat, ya. Itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah antara yang mana kalau kita lihat, ya, antara kelebihannya, masyarakat yang mengharamkan poligami mendapati keadaan lebih bahaya daripada kemudaratan yang mereka sangka akan berlaku apabila berpoligami. Berlaku pelbagai kerosakan di kalangan mereka, pengkhianatan yang berleluasa dalam hubungan perkahwinan. Nampak tak? Ya. Kes siapa ni? Pendakwah muallaf, yang mana brother Abdullah, siapa nama dia, dekat Pinding tu, dia bekas padri, daripada Aisyah Isa, IV, ya, boleh juga. Daripada proses IV kan, kalau memang kata isteri tu tak mampu untuk melahirkan anak, tak boleh mengandung, mungkin rahim dia tak kuat, boleh pakai cara IV, ya tak? Zaman sekarang ni kalau lelaki tu mandul, dia boleh bedah dan dia boleh betulkan saluran saluran sperma tu ke, ataupun ada doktor kata dia boleh tanam sperma untuk suburkan sperma dengan pembedahan, boleh. Itu yang banyak duit lah, banyak duit, ya. Ada orang kata saya tak nak poligami, saya sayang isteri saya. Okey, bagus, buat cara IV. Kalau ada duit, insya-Allah itu cara yang bagus untuk kita laksanakanlah. Ya, tapi kalau ada orang kata nak poligami juga, boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu lah, bukan sebarangan syarat. Ya, begitu juga berlakunya kes poligami ini. Tanpa poligami, maka kita lihat, ya, kita lihat ada siapa nama pendakwah daripada Pening tu. Dia pendakwah, dia India, berbangsa India, tapi orang Malaysia lah. Dia padri masuk Islam, ya. Dia kata dekat UK sana ada seorang padri, dia kata tengok dia kutuk poligami dalam Islam. Dia kata tengok agama kami hanya satu saja isteri, we only have one wife but we choose the best. Dia kata we are only living with one wife but we choose the best one. Ya, minggu depan padri yang duk kutuk poligami itu tertangkap dia berzina dengan pelacur. Seriously, bukan cerita bohong, cerita benar. Boleh cari kat internet, ya. Saya pernah jumpa cerita tu. Padri, ya, yang mana dia tertangkap. Dan kes padri berzina ni, yang ni maksudnya padri yang kritik ni padri Protestan. Padri Protestan boleh kahwin. Kalau Katolik tak boleh kahwin.
Protestan dia lain sikit, dia boleh kahwin tapi tak boleh poligami. So dia yang kutuk poligami itulah last besok ditemui berzina dengan pelacur. Konon dia kata cukup satu dan dia kata itu yang terbaik. Kita bukan kata yang kahwin dua ni teruk dan sebagainya, tapi ikut keadaan dan cara yang betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan poligami tak ada, takut-takut wanita ni maruahnya tercalar. Ramainya perempuan simpanan seperti mana berlaku dekat barat. Banyak. Ada isteri tapi dalam masa yang sama ada perempuan simpanan. Bahkan jangan kata itu sekali, wanita pun ada lelaki simpanan walaupun sudah beristeri. Bukan cerita yang main-main. Baik, kita masuk perhatian dalam hal ini. Kita tengok sebelum masuk bab mukadimah perkahwinan, penyalahgunaan hak-hak poligami oleh sebahagian manusia jahil tidak menenggelamkan hikmah poligami dalam Islam seperti mana kita cakap. Orang yang salah buat poligami ni sama sekali tidak mencalarkan konsep dan hikmah poligami. Yang salah tu orang jahat. Sama juga Islam adanya pengganut agama Islam yang menyalahgunakan Islam sehingga menjadi teroris, maka bukan salah Islam, bukan mencalarkan Islam yang adil, Islam yang penuh hidayah, tetapi orang itu sendiri yang membawa keganasan, cara yang tak betul, cara yang salah, sehingga orang pandang sinis dan buruk pada Islam. Begitu juga ada yang menyalahgunakan poligami, tapi bukan disebabkan poligami tidak adil secara zatnya, secara zat sangat adil, tetapi orang itu yang menyalahgunakan. Dia tak layak untuk menggunakan, tak layak untuk menjadi orang yang dikatakan sebagai Muslim yang berpoligami yang baik. Jelas ya. Jadi Islam mengharuskan poligami bukan untuk dijadikan senjata yang melukakan, yang membunuh dan pergaulan yang buruk terhadap isteri. Tidak, poligami bukan untuk menyeksa. Kalau ada poligami itu menyebabkan wanita terseksa, maka itu bukan salah poligami Islam, tetapi salah individu itu sendiri tak pandai bawa poligami yang betul. Poligami disyariatkan sebagai menyahut keperluan manusia. Seperti tadilah, isteri mandul, sakit, nafsu terlalu kuat, untuk memelihara suami perempuan yang janda dan sebagainya. Memelihara masyarakat, itu menjaga kalau ada anak yatim. Dengan poligami boleh menyelamatkan anak yatim dan individu, serta menghapuskan perkara keji seperti zina, seperti pelacuran dan seumpamanya. Daripada Syed Muhyiddin bin Syed Zain, daripada pak saudara saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan-alasan yang dinyatakan dan syarat-syarat yang digariskan, Islam telah mengharuskan poligami dan tidak pula mewajibkan. Harus, selagi mana tidak ada perkara yang mendesak, maka hukumnya tidak wajib. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni bagaikan satu farmasi ubat. Maksudnya disebutkan dalam kitab fiqh haji ni, Islam ni sebagai farmasi. Dan Islam juga sebagai doktor, merawat orang yang sakit. Kalau orang yang hatinya tak tenang, maka Islam datang menenangkan hati itu sendiri. Orang yang rosak akidahnya, Islam membetulkan akidah. Begitu juga dalam berkaitan fitrah manusia. Islam mendatangkan poligami untuk membetulkan fitrah manusia dan membetulkan masyarakat. Itu hakikatnya kalau dihayati dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita nampak mauqif berkaitan dengan poligami ini. Insya-Allah kita akan bincang lagi lah, kalau ada masa kita bincang lagi dari segi sudut poligami. Ada poligami ni lebih kepada hikmah. Berkaitan dengan perkahwinan tu ada syarat-syarat tertentu lah, samalah seperti biasa. InsyaAllah kita akan bincangkan tidak lama lagi. Begitu juga perceraian dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan nafkah dan seumpamanya. Baik, kita masuk bab yang baru, iaitu bab perkahwinan. Tadi cerita tentang hikmah perkahwinan, kenapa kita berkahwinan. Sebelum ini kita cerita tentang mahram, wanita yang haram dinikahi, sama ada haram selama-lamanya ataupun yang disebabkan haram sementara. Haram selama-lamanya ada beberapa sebab, disebabkan keturunan, disebabkan perkahwinan, disebabkan susuan. Manakala begitu juga dari segi sudut sementara tu ada beberapa bahagian yang tidak dibenarkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk mukadimah perkahwinan, pendahuluannya. Sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga, anak yang cerdik dan kelangsungan hidup suami isteri bergantung pada pemilihan pasangan masing-masing. Nampak tak? Perkahwinan ni satu kehidupan untuk membina keluarga yang bahagia. Kelangsungan hidup, iaitu kebahagiaan kehidupan serasi. Tak? Kalau pilih yang tak serasi, dua-dua panah bagan, tak boleh faham antara satu sama lain, bergaduh lah. Bergantung maksudnya untuk melahirkan anak yang cerdik. Pun juga kalau kita nak anak yang cerdik, yang pandai, pemilihan daripada pasangan kita juga.
Betul tak? Nak pilih anak yang baik, akhlak yang baik, pilih isteri yang akhlaknya baik, insya-Allah, ya. Pemilihan itu dilakukan secara sedar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan melulu atau kepentingan yang bersifat sementara. Ya, kalau kita nak fikir ke perempuan cantik saja, nak kahwin dengan artis TikTok, oi cantik sungguhlah awet TikTok ni. Ya, kalau tak fikir panjang, aku kahwin dengan dia lah sebab cantik sangat, kulit mulus dan seumpamanya. Ya, tapi bila suruh masak, bang masak tak reti bang, lipat baju tak reti, TikTok reti lah. Apa kata saya TikTok abang hari-hari, okey tak? Makan abang belilah. Menyesal kahwinnya. Allah, lebih baik aku kahwin yang tak berapa cantik, tapi insya-Allah pandai ambil hati aku, uruskan rumah aku macam mana dan sebagainya. Jadi kenalah fikir dengan waras. Baik. Pemilihan ini hendaklah berdasarkan asas yang kekal dan sentiasa kukuh sepanjang zaman. Ini alasan-alasan yang sesuai, alasan yang kukuh. Alasan yang kukuh kenapa kita dijadikan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabdikan Allah. So maka kita cari isteri yang penghayatannya terhadap agama itu bagus, akhlaknya bagus, bukan semata-mata kecantikan. Kecantikan ini subjektif dan seumpamanya. Oleh sebab akad perkahwinan mempunyai kesan yang mendalam, berkekalan dan tanggungjawab, dan yang pelbagai semestinya sebelum akad kedua-dua belah pihak perlu mengambil kira kepentingan bersama. Nikah ni dia bukan macam lelaki ambil pelacur tau. Pelacur ni, cantik pelacur ni, berzina. Puas, balik, tinggalkan dia. Itu berzina. Perkahwinan bukan hanya untuk melepaskan kehendak nafsu. Tidak itu saja. Ya, tapi berkekalan. Bila was dah akad nikah, tanggungjawab, kebersamaan, susah senang bersama, semua sekali bersama. Pendidikan, nafkah dan macam-macam lagi, maka perlu fikir panjang, bukan sembrono sahaja. Nampak? Sebab itu Islam membenarkan pertunangan, sebab pertunangan itu dia ada masa untuk mengenal hati budi, ya, dan untuk saling cuba kenal mengenal, dan untuk menerima kekurangan dan kebaikan yang ada pada masing-masing, ya. Baik, hal ini penting agar kedua-dua bakal suami isteri menuju alam perkahwinan dengan langkah yang betul. Manakala yang mereka yang tak pilih ikut syarak, ikut ikut hawa nafsu, tak ikut pertimbangan syarak, maka ramai yang berkahwin, maka pada akhirnya tertumbang dan tersungkur, tidak berjaya. Dengan cara ini mereka merasa yakin dengan sifat dan kelayakan pasangan yang mampu mencapai tujuan perkahwinan dan berasa tenang menghadapi masa depan hubungannya bersama-sama. Kalau pilih cara yang betul, insya-Allah maka akan mencapai matlamat perkahwinan yang sebenar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat dari segi sudut, ditudutkan bahawa perkahwinan ini untuk menuju kebahagiaan, memenuhi fitrah, memenuhi kehendak lumrah manusia itu sendiri. Apakah langkah-langkah mencapai matlamat perkahwinan? Disebutkan dalam sini. Pertama, mencari sifat-sifat yang dikehendaki pada setiap diri pasangan. Apa yang kita nak? Biasalah, awak kalau diberi jodoh nak pilih lelaki yang mana? Saya nak pilih lelaki yang kelakar. Ya tak? Kelakar dia fikir, ya. Maka ada kata saya nak pilih lelaki yang beriman. Beriman tu soleh lah kan. Dia takkan nak pilih yang tak beriman pula. Tak beriman ni kufur lah nama dia, ya. Dia kata, jadi kita nak pilih macam mana? Of course kita nak pilih yang baik, isteri yang baik, ya, isteri yang betul-betul taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau taat pada perintah Allah, insya-Allah dia akan taat pada suami dan dia tahu tanggungjawab dia, ya. Jadi kita tahu langkah menentukan sifat yang kita kehendaki. Maka sifat yang dikehendaki pada setiap diri pasangan iaitu seperti mana telah ditetapkan oleh syarak itu sendiri. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. So, pilihlah dari segi sudut agama, itu pasti akan menguntungkan kamu. Baik. Yang kedua, jadi mencari sifat-sifat, apakah sifat-sifat yang ciri-ciri yang sepatut pada pasangan yang kita cari. Pertama, penghayatan agama yang betul dan akhlak yang mulia. Itu pertama, ya. Sebab itu kalau Nabi SAW sebut, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa an taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridun. Yang bermaksud, apabila seseorang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinkanlah dia. Kalau kita ada anak perempuan, yang pinang anak kita itu adalah yang berakhlak, agamanya bagus, maka terimalah pinangan dia. Jika kamu tidak mengahwinkan, nescaya akan berlaku fitnah yang berleluasa, kerosakan di muka bumi. Kalau kita tolak disebabkan dia tak berharta, ya, akhlak bagus, rugilah kita.
kita pilih yang tak berakhlak tapi berharta, maka akan jadi fitnah pada anak kita. Akhirnya suami yang tak berakhlak, yang tidak beragama, merosakkan anak kita, tuan-tuan. Tapi kaya lah, rumah besar, kereta besar, tapi sembahyang tidak, hormat kita tidak, lalas cucu kita yang lahir pun hanyut hidup kebaratan. Itu fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi orang kata, ustaz, saya bukan tak terima dia, ustaz, tapi kerja pun tak ada. Betul juga, ya. Maksud macam mana? Adakah cukup dia punya akhlak saja? Sudah tentu tidak. Yang pinang tu ada kerja, boleh tanggung anak kita, boleh sewa rumah, boleh beli rumah. Kalau tak boleh beli rumah, boleh sewa rumah. Adalah kenderaan, boleh bawa dia pergi mana-mana ke, nak beli baju ke dan sebagainya. Okey, terima. Ni janganlah yang berakhlak baik tapi kerja tak ada pun, tak juga. Maksudnya hadis, jangan pandang satu sisi juga, tapi pandang juga pada sisi yang lain. Kalau kata, oh, hadis kata berakhlak cukup, tak payah ada kerja. No, habis man istata'a minkumul ba'ah, nak buang mana hadis tu? Hadis apabila kamu mampu, nampak tu, habis nak buang mana? Mampu tu material lah, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, tempat tinggal itu. Nampak tak? So nak faham hadis ni jangan literaris. Kata dia tolak pinangan saya ni sembahyang 5 waktu tau. Pasal apa dia tolak? Sebab saya tak ada kerja tetap. Iyalah, nak bagi anak bini makan apa? Hadis ni perlu digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, ada lelaki yang akhlak baik tapi tak semayang, betul tak? Ada, tuan-tuan, ada budak-budak lepak tu akhlak cukup baik, ya, hormat orang tua, tak pernah apa, tapi tak semayang. Tak boleh juga. Sebab tu kena gabungkan semua sekali, akhlak, agama, kemampuan. Nampak? Sebab tu faham hadis kena ikut usul fiqh. Tak boleh panjang, oh hadis ni sebut akhlak saja, agama saja, ya, tapi kerja tak payah. Sebab apa? Dalam hadis tak sebut dia kerja, tapi hadis lain sebut yang kemampuan. Lalu tak mana? Ya, itu tak apa-apa, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis wanita dinikahi 4 perkara. Ada orang kahwin 5 liha sebab dia kaya, kahwin sebab keturunan dia. Ada yang kahwin disebabkan kecantikan dia, ya. Ada yang kahwin sebab agamanya. Ada 4 perkara, faktor kebiasaan wanita dinikahi atas 4 perkara. Ada yang kahwin sebab harta dia, ada yang kahwin sebab dia keturunan dia, keturunan yang hebat-hebat. Ketiga, dikahwini sebab kecantikannya. Dan ada juga orang kahwin disebabkan wanita agama dia. Nabi kata fadfar bi dzatid din, maka pilihlah perempuan yang beragama kerana kamu memerlukannya. Sebab apa? Agama lebih utama. Maka cantik, ya, adakah kita nak kata pilih agama saja, cantik tak payah pilih? Tak, ini salah faham, ya. Pilih wanita yang sedap mata kita memandang, ya. Yang sana cantik sungguh, akhlak tak ada, tapi yang ada ni okey, cantik, comel. Pilih yang tak berapa cantik tapi muka manis, selera jugalah kita tengok, ya. Maka tu kalau pakai tudung nilofa sikit nampak cantik lah, touch-up sikit lagi cantik, boleh aja. Yang ni cantik pasal apa? Solek tebal, ambil white tissue tu lap, hilang cantik dah. Nampak? Bohong. Yang ni kurang nampak cantik pasal apa? Tak solek. Tapi tak solek pun nampak cantik macam tu. Apatah lagi solek, oh lagi cantik. Faham tak? Pandai-pandai lah, tuan-tuan. Ya, pilih dari segi sudut agama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mengetahui keturunan pasangan. Keturunan pasangan ni apa? Keturunan ni melibatkan, bukan keturunan dia mesti bangsawan, tidak. Tapi keturunan maksudnya keturunan dia dibesarkan macam mana. Bapa dia dibesarkan dengan keluarga yang baik, dia pun dibesarkan dengan keluarga yang baik. Maksudnya kalau keluarga itu dibesar dalam keluarga yang baik, insya-Allah lah baik. Nampak? Macam saya, tuan-tuan, saya ni, perkahwinan saya dengan isteri saya ni bukan bercinta, tapi family arrangement. Saya pernah saya kahwin ni secara family arrangement, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi macam mana tak pernah bercinta, tapi tengok mak bapak dia orang yang baik. Arwah mertua saya dua-dua je sangat baik. Masa nak pindang tu dia kata, hantaran dia kata letaklah berapa-berapa pun, kamu bagi ratus-ratus pun saya terima juga. Ini keluarga yang baik ni, bukan nak jual anak. Saya pun tak sampai hati nak bagi, takkan nak bagi carilah duit, cari dia untuk bagilah yang setimpal dengan harga sekarang ni. Nampak tak? Itu antara lah, bukan saya nak kata apa, ini antara sebab saya berbangga kahwin dengan isteri saya sekarang ni. Sebab apa? Sebab mak mertua dan bapa mertua sangat baik.
Dan alhamdulillah dapat isteri yang baik. Kami tak pernah bercinta, alhamdulillah, berkekalan sekarang sampai dah masuk 15 tahun dah. 16 tahun berkahwin, masih bahagia. Alhamdulillah. Ya, itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, kalau kita pilih keturunan yang baik, maka insya-Allah daripada akar yang baik, maka akan keluarkan batang dan akhirnya pucuk yang baik. Nampak tu? Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, cara memilih ciri-ciri pasangan yang baik itu daripada keturunan pasangan, iaitu asal usul keluarga yang soleh, yang baik. Dan ketiga, memilih pasangan yang bukan kaum kerabat. Ini yang disebutkan dalam hadis, ya, sabala tankihul qarabatal qaribata fa innal wadada yakhluqu dawiyan. Janganlah kamu mengahwini saudara mara terdekat kerana akan melahirkan anak yang lemah. Ya. Baik, hadis ni saya dah cek, hadis ni adalah hadis yang lemah. So bila hadis yang lemah ni, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah lah. Maksudnya tidak digalakkan. Tidak digalakkan sepupu kahwin dengan sepupu ke apa. Sebab apa? Wallahualam, mungkin siapa ada jumpa fakta saintifik mengatakan sepupu kahwin dengan sepupu, maka dia akan menyebabkan seseorang itu melahirkan anak yang lemah. Wallahualam, saya pun tak pasti. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak digalakkan kahwin yang sangat dekat seperti sepupu dengan sepupu. Ya, tapi macam mana Rasulullah kahwin dengan Sayyidah Fatimah, itu bukan sepupu. Ya, itu Nabi dengan Sayyidina Ali sepupu. Maka Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah jauh. Dia bukanlah sepupu-sepupu. Ya, jadi tidak digalakkan. Ya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ni kalau kita lihat, sebenarnya disebutkan dalam kitab Fiqh Manhaji juga, Ibnu Salah menyatakan bahawa di sini tidak mempunyai sumber muktamad, seperti mana dinyatakan oleh Ibnu Athir dalam kitab Nihayah fi Gharib al-Hadith wal Athar. Tidak ada sumber, hadis ni tak sahih, hadis ni sangat lemah, maka tidak boleh dijadikan hujah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat, saya tengok ramai yang kahwin dengan sepupu, ramai. Alhamdulillah, tak ada masalah, okey. Ya. Untuk ada orang ni saya tengok mak bapak dia sepupu, tapi anak dia bijak, masuk universiti. Betul? Anak semua bijak-bijak. Jadi asas yang kata tidak digalakkan berkahwin dengan kaum kerabat ni yang terdekat, wallahualam, saya kurang bersetuju secara peribadi. Walaupun ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan hadis ini sering dihujahkan di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tapi hadis ni disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah dan Imam Ibnu Athir bahawa hadis ni tidak ada sumber yang muktamad. Hadis ni tak sahih. Hadis ni dhaif jiddan ataupun dhaif, mungkin sampai ke martabat maudhu', ya. Tapi disebut dalam kitab hadis, ya betul, tetapi fuqaha bukan muhaddisin. Ya, kalau kita nak pegang, nak tahu ahli fiqh itu, maksudnya kita berpandukan kepada hukum hakam. Halal, haram, boleh ke tidak, harus ke, sah ke tidak, itu kita kembali kepada fuqaha. Kalau nak tahu hadis tu sahih atau tidak, bukan kepada fuqaha, tapi kepada muhaddisin. Nak tanya hukum hakam, bukan tanya pada ahli hadis. Ahli hadis tanya tentang hukum hadis. Fuqaha kita tanya hukum hakam. Tapi kalau nak tanya tentang hukum hadis, sahih ke tidak, ilmu jarh wa ta'dil, kena rujuk kepada ahli hadis, bukan kepada fuqaha. So, kalau kita jumpa ada hadis-hadis yang tak sahih, hadis yang palsu pun ada, tidak diherankan, memang ada. Itu kekurangan manusia. Sedikit pun tidak mencalarkan kredibiliti fuqaha. Pasal apa? Pembaktian mereka jauh lebih besar dari segi hukum hakam. Kesilapan hadis itu biasa, tuan-tuan. Ya, ada juga orang ahli hadis yang salah bagi fatwa. Sebab apa? Dia kurang mahir dalam keluaran fatwa, dia tak faham sangat tentang istinbat hukum, tapi hadis dia tahu. Ya, itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, saya tak berapa setuju tentang fakta kaum kerabat terdekat tidak dibenarkan, tak digalakkan. Bagi saya tak ada masalah, selagi mana ia dihalalkan, halal. Sepupu dengan sepupu tak ada masalah. Sepupu ke, dua pupu ke, tidak menjadi masalah. Ya, bagi itu hal ini perlu kita lihatlah secara realiti yang berlaku. Ya, bagi saya yang kahwin sepupu sepapat ni anak yang lemah ke apa, mungkin kebetulan, wallahu alam, pemakanan sekeliling, wallahu alam, saya pun tak pasti. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang keempat cara memilih pasangan, iaitu memilih pasangan yang kufu. Memilih pasangan yang kufu ini dia satu perbincangan yang panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada
hari apa? Hari Jumaat nanti. Sebab apa? Perbincangan apa isu kufu. Ini ada salah faham masyarakat tentang kufu itu sendiri. Tak boleh kahwin dengan bangsawan. Islam ni adalah agama yang tidak, antara dua tidak, tapi ada hikmah kenapa disebabkan. Ada nas, ada dalil daripada hadis Nabi SAW, perkahwinan sekufu, ya, Quraisy kena kahwin dengan Quraisy, ya, Bani Hashim dengan Bani Hashim dan sebagainya. Kufu ni bukan adanya konsep antara dua darjat, tidak, tapi untuk menjaga keharmonian rumah tangga. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini pada hari Jumaat, InsyaAllah. Sebab apa, kalau saya masuk tentang bab ini, kita akan terlajak sampai mungkin pukul 10, ya, mungkin disebabkan jawapan pun kita tak dapat nak teruskan, ya, wallahualam. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maaf bertanya luar topik. Kenapa pengarang mendahulukan bab poligami berbanding bab perkahwinan itu sendiri? Irfan tanya, dia kata, kenapa cerita tu poligami, tak terus cerita perkahwinan kemudian poligami? Okey, setakat ni kalau nak tanya, pengarang kitabnya ada 3 orang. Yang masih hidup, Dr. Mustafa Al-Bugha, masih hidup lagi. Pergi dekat Jordan, pergi tanya dia. Itu cara lebih baik. Ya, baik. Kenapa dia cerita poligami dulu? Saya rasalah sebab hikmah. Dia bukan nak cerita, dia nak cerita tentang hikmah poligami. Sebab poligami sebahagian daripada perkahwinan. Ya, tengoklah pada mukadimah tu, dia ceritakan tentang hikmah. Bila sebut tentang hikmah poligami ini, kalau kita lihat, kalau kita kata dia ni ada satu perkara yang, ya, wallahu alam, ya, wallahu alam, dari segi sudut hikmah perkahwinan itu sendiri. Kenapa poligami ni? Hikmah dia kemasyarakatan, hikmahnya fitrah manusia, hikmahnya takaful, penjagaan hak manusia. Nampak tak? So bila cerita pasal poligami, nampak hikmah perkahwinan tu besar. So maka tidak heran pengarang itu menceritakan hikmah poligami, cerita poligami. So bila cerita tentang poligami, maka ternampak dan terserlahnya kenapa pentingnya perkahwinan ini. Nampak tak? Itu bagi saya lah. Ya, kedua, apa maksud lelaki yang baik untuk perempuan yang baik? Ya, begitu pula sebaliknya, sebab lelaki kalau jahat sekalipun nak cari perempuan yang baik. Baik lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, maksudnya nak cari pasangan, maksudnya kita nak cari perempuan yang baik, kita kena baik. Nampak tak? Ni nak cari pasangan, saya nak cari lelaki yang boleh memberi hidayah kepada saya, tapi tetap juga pergi disko. Dah tahu nak cari suami yang baik, berhentilah buat benda macam tu. Nampak tak? Selagi kamu nak pergi disko, pergi jadi bosia aja apa, mana lelaki baik nak dekat? Taubat, tinggalkan benda jahat tu, barulah ada lelaki yang baik datang. Nampak tak? Ya. Sebab apa? Tak ada, Islam tak kata jangan pilih perempuan yang rosak akhlak dan agamanya untuk kamu membaiki keburukannya padanya. Itu silap. Islam bukan suruh macam tu. Yes, Islam suruh berdakwah, tapi bukan suruh pilih isteri yang jahat. Nak pilih isteri, tunggu dia bertaubat betul-betul, tinggalkan perkara yang jahat itu. Dah jadi soleh, dah jadi orang yang taat pada perintah Allah, barulah boleh kita ambil sebagai isteri. Selagi mana masih lagi bertiktok, masih lagi duk sibuk campur laki perempuan, ya, duk pakai seksi dan sebagainya, oh saya nak kahwinkan dia sebab apa? Sebab saya boleh merubah. Itu adalah satu tindakan yang salah. Sedangkan dalam Islam kata, pilihlah yang beragama, jangan pilih yang tak beragama untuk kamu membetul-betulkan dia. Silap-silap, kamu yang hancur, kamu yang rosak. Ya, ada seorang ulama, ya, zaman tabi'in, dia berkahwin dengan seorang perempuan Khawarij. Saya lupa nama dia. Ya, dia besar, dia asalnya ulama, alim. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Kenapa kahwin dengan perempuan Khawarij? Khawarij kan memang teroris, suka bunuh orang, ya, buat dosa besar, kafir, sikit-sikit bunuh dan sebagainya. Dia kata dia berkahwin dengan perempuan tu sebab perempuan tu Khawarij, dia nak dakwah kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kahwin dengan perempuan tu dengan alasan nak memperbetulkan akidah perempuan. Wallahi, akhirnya dia menjadi ketua Khawarij. Saya lupa nama dia kan. Saya lupa nama dia. Ada ulama tabi'in, ulama salaf. Nampak? Kahwin dengan perempuan Khawarij alasan dia nak memperbetulkan.
Sampai dia diburu sampai ke Yaman, sampai dekat Syria dia diburu oleh Khalifah Abbasiyah ketika itu. Pasal apa dia menjadi ketua Khawarij? Asalnya ahli sunnah wal jamaah, ikut alasan jalan Rasulullah dan para sahabat. Lalas dia jadi anjing api neraka. Nampak tak? Ya, silap kalau ikut perempuan yang jahat, akhir dia pun jadi jahat. Sebab itulah nak dakwah, habis siapa nak dakwah jadi baik? Dakwah dah jadi baik, tinggalkan GRO tu, tinggalkan night club, tinggalkan TikTok. Dakwah tak semestinya kahwin. Habis itu dakwah kena kahwin ke? Dakwah mestilah dengan memilih perempuan yang baik. Ya, jadi itu kita kena faham konsep yang sebenar. Okey, wanita baik nak pilih laki baik, dia kena baik. Dan perempuan lelaki nak pilih isteri yang baik, dia kena baik. Itu maksudnya lelaki baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk lelaki yang baik. Maksudnya kamu nak pilih isteri yang baik, kamu kena baik. Nampak tak? Barulah betul. Ya. Okey. Daripada Ghufran Bakri, mungkin ada kebarangkalian perkahwinan dengan kerabat boleh meningkatkan risiko penyakit bawaan genetik kerana dua-duanya ada risiko yang sama. Okey, saya minta pembuktian. Ada tak kajian saintifik membuktikan kahwin sepupu dengan sepupu? Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, sepupu dengan sepupu menyebabkan penyakit genetik. Kalau ada pembuktian genetik, kalau pembuktian saintifik, ya saya setuju. Maka tidak digalakkan atas sebab faktor saintifik, bukan disebabkan nas. Kalau disebabkan nas, memang tak ada Al-Quran dan tak ada hadis yang mengatakan kahwin kerabat itu adalah tidak digalakkan. Ada pun hadis yang tidak sahih, hadis yang sangat lemah. Nampak tu, ya. Tapi kalau ada fakta saintifik, pembuktian kajian yang mengatakan betul kahwin sepupu-sepupu ni menyebabkan penyakit genetik, yes, saya setuju. Kenapa tak digalakkan? Sebab kajian saintifik katakan tak digalakkan, mungkin ada penyakit begini-begini. Yes, itu setuju. Tapi kata sebab apa Nabi tak galakkan kahwin antar kerabat? Dalil? Ada hujah? Kalau ada hujah, saya terima. Nampak tak? Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kena brainwash selalu isteri berkaitan kebaikan poligami? Yes, kena brainwash isteri kebaikan poligami, dan kena brainwash lelaki tentang tanggungjawab berat melalui poligami. Ya, kita kena brainwash isteri kita, jangan anti poligami, jangan terlalu membenci poligami. Tak suka poligami itu biasa, jealous itu biasa, ya, tapi jangan sampai benci. Tapi dalam masa yang sama, brainwash lelaki supaya jangan nak poligami tapi tak sedar diri. Sebab apa, kat luar sana ramai lelaki poligami tapi tak sedar diri sendiri. Tak mampu poligami, tak boleh dapat kebenaran dekat jabatan agama, pergi Thailand, gaji 2-3 ribu, anak bini pertama kedua tak dibagi makan, habis. Itu yang nak kena brainwash ni tuan-tuan, ya. Dua-dua kena brainwash lah. Saya ada seorang rakan yang memang berminat untuk berpoligami, tapi mendapat tentangan daripada isteri pertama. Apa yang patut dilakukan oleh suami? Pertama, tepuk dada tanya iman. Perlu ke dia poligami? Kedua, mampu ke untuk dipoligami? Mampu dari segi harta? Mampu dari segi sudut kekuatan? Kalau mampu, yes, no problem. Ya, Nabi ada kekuatan. Nabi boleh melayani keseluruhan isteri Nabi SAW pada satu malam. Mukjizat Nabi, Nabi ada keperluan. Ya, itu kesihatan. Ada yang sakit ni tuan-tuan, tak boleh bangun tapi nak poligami juga. Jalan pun tencot-encot nak poligami. Kesihatan tak ada. Ya, ada yang nak poligami, duit pun tak ada, makan gaji pun eksekutif. Minta maaf cakap, eksekutif kerja dekat swasta berapa? 4-5 ribu. Ya, duduk bandar KL, bayar rumah lagi, kereta, ya. Macam mana ke bayar rumah? Oh, saya kongsi dengan isteri saya bayar rumah. Kereta pun saya bayar kereta sendiri, suami isteri bayar kereta dia sendiri. Makan macam mana? Barang dapur kami kongsi-kongsi, api elektrik pun kami kongsi-kongsi, sekolah anak-anak kami kongsi-kongsi. Macam ni nak poligami? Terus-terang saya tanya, ya. Isteri yang dia sekarang ni pun tak mampu nak tanggung keseluruhannya, kongsi-kongsi semua sekali tuan-tuan. Rumah bukan dibayar sepenuhnya, ya. Anak bukan dibayar sepenuhnya, elektrik bukan dibayar sepenuhnya, makan minum dia bukan bayar sepenuhnya. Itu tak apalah, fine. Katakanlah, okey, macam mana rumah saya bayar sendiri, semua saya bayar. Sebulan kena bayar 2,000, saya bayar sendiri. Kereta sebulan 800, saya bayar sendiri. Kereta isteri, dia bayar sendirilah, tak apa, kan. Sekolah anak, makan anak, saya tanggung sendiri. Api air, saya tanggung sendiri. Ada lebih tak?
lebih, insya-Allah cukup kahwin seorang lagi. Yes, ini poligami, layak. Ini layak. Walaupun tak ada perkara yang terdesak sekalipun. Ini boleh. Ini semua. Bayangkan kalau tak ada isteri saya, saya tak mampu nak bayar seorang-seorang rumah. Isteri tak ada, saya tak mampu nak bayar api seorang-seorang rumah. Isteri tak ada, tak mampu saya nak bayar untuk sekolah makan anak saya 3 orang. Maksudnya masih bergantung pada isteri. Kongsi, yes cukup, tapi kongsi isteri. Macam ni kena poligami? Saya nak tanya. Macam ni kena poligami? Tak payah cakap lah tuan-tuan. Cakap. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda macam ni yalah memang jangan terlepas daripada maksiat, jangan lepas pada maksiat. Tapi kalau sekadar untuk lepaskan hawa nafsu, betul poligami ni untuk melepaskan hawa nafsu, ya. Tapi dia tak mampu nak buat macam mana? Nampak? Poligami lalas bini pertama tak mampu untuk dinafkah. Anak bini pertama tak nafkah. Pasal apa dah tambah satu lagi? Nampak tak? Jadi sebab itu dapat kita manistata'a minkumul ba'ah. Bukan poligami saja. Nanti tak poligami saya terus berzina. Simply easy macam tu saja. Tapi kemampuan ada. Sebab itu dalam Al-Quran kemampuan tu penting. Maka itu kita mesti fikirkan tentang kemampuan. Ini tak mampu. Rumah, isi rumah semua masih mengharapkan isteri. Kongsi berkahwin lagi. Ya, dah kahwin. Nanti saya duit rumah terpaksa abang kurangkanlah. Ya, abang kongsi terpaksa abang kurangkanlah. Begitu juga tanggungan anak pasal apa nak salur kat sini pula. Rumah isteri bayar lebih, anak isteri tanggung lebih. Ini tuan-tuan tak adil. Kesian perempuan tu, ya. Sebab itulah poligami ni bukan cara kata orang mudah, ya. Isteri saya ni tak pandai solid. Cakap baik-baik, awak nak saya kahwin lagi tak? Kalau tak nak, awak kena layan sebetul-betul. Balik, pakai lagi incu sikit apa semua. Cakap baik-baik, ya. Awak kena improve sikit. Layanan seks saya, awak terhadap saya kena improve. Study kat internet macam mana nak improvekan layanan seks. Ajar isteri supaya apa kita tak cari lain lah. Ini isteri tak layan baik, kita senyap saja buat tak tahu. Memanglah tak improve macam tu. Cakap baik-baik, ya tak? Tapi kalau memang dia rasa mampu, lain cerita tuan-tuan. Saya tak tolak poligami, tapi saya tolak poligami orang yang tak layak untuk poligami. Ya. Ada kawan saya, isterinya selalu ingatkan suami kalau mau poligami terus terang supaya tidak terjumpa ke dalam maksiat, hingga isteri offer pergi. Ya. Kalau isteri dia offer, lain cerita lah. Tak apalah bang, kahwin poligami bayar macam biasa, yang lain saya tanggung, lain cerita lah. Isteri dia tahu tak ada masalah kan. Macam jugalah patut kita berkahwin, semua kita tanggung. Tapi isteri kita kata tak apalah bang, kita kongsi-kongsi, tak apa, no problem. Ataupun awak kahwin dengan saya, semua saya tanggung. Kalau isteri dah redha, tak ada masalah, ya kan? Tak ada masalah. Ustaz mohon pencerahan, bagaimanakah pandangan Ustaz sekiranya seorang lelaki ini berkahwin dengan wanita berpangkat alung dalam keluarganya, tapi wanita tersebut selalu biaya gajinya kepada keluarga itu sampai terkesan kepada rumah tetangga lelaki itu. Sekarang ini mereka sudah ada anak, lelaki cukup-cukup makan aja. Mohon pandangan Ustaz. Baik, ya, isteri ni dia ada gaji, tapi gaji dia habis kat family dia. Dia tak tolong suami dia. Nampak? Ya, baik, asasnya isteri punya duit adalah hak isteri sepenuhnya. Macam Nabi, seperti isteri Nabi SAW. Siapa nama isteri Nabi tu? Juwairiyah, tak silap saya Juwairiyah. Siapa? Yang Sayyidah Zainab. Zainab bukan Zainab binti Jahsh, seorang isteri Nabi Zainab. Dia ni berniaga. Dia ada pendapatan sendiri. Nabi tak ambil sesuka hati, kata dia. Nabi minta Zainab, boleh tak kamu bantu Sofiah bagi dia sikit pendapatan? Nabi minta izin. Maksudnya harta isteri hasil dia bekerja adalah milik sepenuhnya. Milik sepenuhnya. So duit tu dia nak buat apa? Lantak dia. Dia tak nak bagi sikit kat suami, dia habiskan semua dekat keluarga dia, itu hak dia. Tapi lelaki ada hak, maksudnya untuk memberi izin isteri bekerja atau tidak. Nampak? Biasanya suami bagi isteri bekerja pasal apa? Untuk bantu keluarga, betul tak? Okey, bantu keluarga, bantu ekonomi, rumah bayar sama-sama. Okey, awak boleh kerja, tak ada masalah, ya, saya izinkan, tapi tolong saya ekonomi rumah. Okey, bantu. Tapi kalau isteri memang dah kaya, suami memang dah kaya, tak apalah, awak kerja tutup poket awak je lah, yang lain semua saya bayar. So isteri bekerja dapat 3-4 ribu, habis ke anak dia, habiskan dekat adik-adik dia, tak ada masalah, ya.
Dan pada asalnya suami tu gaji tak besar dan isteri tu bekerja, kalau ikutkan dia bekerja atas keizinan suaminya. Ikut akhlak, bantulah suami sikit. Jangan habis kat sana saja. Sikit kat suami. Pasal apa dia dapat kerja ni pun dapat gaji atas izin suami. Ya. Dan ada betul, ada suami yang tak puas hati, digeram. Oh, aku dah bagi aku kerja, kau tak nak bantu rumah, kau nak aku seorang. Dia kata boleh, awak besok berhenti kerja, letak jawatan. Oh, tak boleh, wah, tak apa, itu hak saya. Bila once suami suruh berhenti kerja, wajib taat. Ya. Sama juga wanita kata, gaji saya hak saya boleh buat apa-apa. Suami berkata, okey, kalau itu hak kamu. Suami kata, saya boleh suruh awak berhenti kerja, itu hak saya. Nampak? Kalau suami balas dendam, saya tak boleh kata apa lah tuan-tuan. Kalau suami balas dendam, saya angkat tangan, itu hak suami. Ya. So win-win situation. Isteri bekerja atas izin suami dan suami atas hak dia membenarkan isteri kerja, maka isteri bertimbang rasa membantu suami, seperti mana suami bertimbang rasa memberi izin kerja kepada isteri. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah, ya. Tapi kalau suami kaya duit, isteri bekerja, tak payahlah, duit tu nak buat apa buatlah, tak ada masalah, no problem, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Insya-Allah kita berjumpa pada hari Jumaat. InsyaAllah kita sambung bab kufuk dalam perkahwinan, insyaAllah. Setakat itu saja, mohon maaf yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.